Toko Piramli ini tidak cuma terkenal di negerinya seorang makcik. Di Indonesia ni, dari zaman bapak saya kecil tu, sampai bapak saya almarhum dah. Syukur Alhamdulillah. Dan kapan tu didirikannya kelab ini ni? Supaya seni itu bukan ocek-ocek kata orang Sarawak, bukan alang-alang. Seni itu adalah diri kita. Diri kita, seni itu adalah satu gambaran kepribadian kita. Jiwa rasa gelora, kasih pada teruna, bukan kerana indah permata, kerana budi bahasa. Kasih bukan paksaan, sayang bukan mainan, jiwa dan raga jadi taruhan. Oke, lanjut. Dari berdasarkan tadi satu kelab tu udah ada pengurus-pengurusnya tak, Pak? Dalam pengurusnya tu apa-apa aja, jumlah pengurusnya berapa dan anggotanya berapa-berapa tu? Baik, kita dari segi struktur organisasi kita ada jelas adanya ketua, kita ada penasihat, kita ada presiden dan ada timbalan presidennya, dan kita ada 2 orang naib presiden. Ya. Jadi 2 orang naib presiden ini membantu timbalan presiden dan presiden dalam 2 cabang aktiviti yang besar. Satu ialah bahagian latihan untuk mengembangkan bakat ya, dalam kalangan yang lama-lama mengasahkan bakat ya, ahli-ahli yang sudah berpengalaman, dan juga dalam kalangan ahli-ahli baru khususnya para remaja kita. Dan satu lagi sayap ialah mengadakan persembahan, yaitu untuk memungkinkan apa yang kita hasratkan itu dapat kita tampilkan dalam bentuk persembahan atau pentas atau di gelanggang luas arena untuk dapat dikongsikan dengan masyarakat ramai. Jadi ini 2 sayapnya, dan kita berpandukan kepada karya-karya yang kita pilih daripada sekian banyak karya Piramli dan disampaikan dalam bentuk satu nyanyian, sebab ini yang paling popular. Ya, dan kedua dalam bentuk tarian, sebab hampir semua filem Piramli itu ada tariannya, ya, dan ada sedikit lakonan. Dan yang kita lakukan ialah untuk menggabungkan keduanya, kita ingin perjuangkan budaya setempat. Maka dalam konteks masyarakat Melayu di Sarawak, kita ketengahkan elemen gendang Melayu Sarawak. Ya, jadi di sepanjang pertunjukan pentas kita itu, maka gendang itu mengiringi setiap nyanyian Piramli. Jadi ia menjadi tulang belakang, berpandukan kepada aspirasi, berjati diri setempat dan beraspirasi sejagat.
Ya, jadi itu adalah struktur kita, dan ahlinya yang 210 orang itu ya kita bahagikan mengikut keupayaan bakat masing-masing. Ada yang tidak boleh menyanyi, tidak boleh berlakon, tidak boleh menari oleh kerana faktor usianya, ya. Kita ya? Yang tak boleh nyanyi, tak boleh kita nari mana tu? pertanggungjawabkan mereka untuk kumpulan mengurus. Sebab kelab itu perlu diurus tadbir dengan baik. Jadi kita ada cantuman orang yang terlibat secara aktif dalam aktiviti kesenian dan satu lagi dalam aktiviti pengurusannya. Ya. Bukan yang masyarakat Pontianak tu yang tak tahu. Tak boleh tu bukan artinya tak boleh. Tak boleh tu artinya tak bisa. Tak bisa. Tak bisa. Bukan dilarang ya. Okey. Nah, saya izin nanya satu-satu ni. Secinta apa Bapak terhadap P. Ramlee ni? Saya melihat P. Ramlee sebagai seorang seniman yang serba boleh. Susah untuk kita mencari sekarang ini orang yang dapat mencipta lagu, berlaku, mengarah filem, menulis skrip, berlakon, dan juga yang dapat menampilkan dirinya sebagai insan biasa, sebagai kumpulan marhain. Ya, walaupun popular, pelbagai anugerah beliau sudah terima, dia tidak pernah menganggap dirinya insan yang besar, tetapi jiwanya besar dalam segala kesederhanaannya. Itu yang kita amat minati, selain daripada mesej-mesej yang amat jelas, yang sejagat sifatnya, yang insani sifatnya dalam karya-karya beliau. Kalau buat Tuan, macam mana? Sebab kita lihat, kita nak jadi tengok satu manusia ikon dalam bidang seni. Supaya seni itu ada ikon yang dimuliakan, dihormati dan dihargai. Kita nak wujudkan P. Ramlee itu sebagai ikon. Itulah perjuangan kelab P. Ramlee yang sebenarnya. Bukan hanya untuk melahirkan penyanyi baru, ikon P. Ramlee bukan. Tetapi kita harus sedar bahawa kita ada ikon. Ada contoh untuk diikut oleh masyarakat. Itu bukan ising-ising, bukan alang-alang. Itu adalah sesuatu yang benar. Itu yang yakin, mau yakinkan. Jadi ini yang kita nak supaya orang seni itu sendiri sebenarnya kita memperjuangkan untuk semua orang seni itu dihormati. Kebanyakan orang seni bila dia tengah-tengah tinggi itu, kemain dia sanjungan. Tetapi bila jatuh itu, orang tengok dia macam sampah. Kita tak nak ini. Kita nak dia jatuh pun dia akan dihormati. Dicari jalan untuk membantu. Inilah sebenarnya perjuangan kita mendidik masyarakat, menghargai seni itu sebagai satu unsur pembinaan jiwa. Bukan hanya untuk seronok-seronok. Kebanyakan orang buat seronok-seronok. Tapi kita nak sedarilah bahawa anda kalau tidak ada hiburan, jiwa anda itu kempis. Tak ada hiburan, mengingatkan, mengajarkan, mendidik kita, menentukan jalan yang memilih yang harus pilih yang betul, maka seni di situlah di sini. Lagu-lagu, filem-filem yang baik, bukan filem yang sembarangan, memang dia mempunyai unsur ini. Dan kebanyakan filem P. Ramlee adalah yang mempunyai unsur ini. Kita tengok sebagaimana P. Ramlee dia sehebatnya macam mana dia. Sampai seorang pengarah filem, pengkaji filem di barat mengatakan P. Ramlee lah seorang manusia yang boleh melakukan sebuah cerita tragedi menjadi funny. Jadi jenaka cerita Alibaba Bujang Lapuk. Ada pembunuhan, ada rompakan, ada macam-macam manusia jahat-jahat dalam itu, tetapi orang ketawa. Orang ketawa. Di sana dia ketawa, dia boleh mempertawakan siapa? Masyarakat yang tidak sedar bahawa mereka rasuah ada di situ. Yang jadi penyangak atau kata orang Malaysia ini adalah hakim, polis dan sebagainya. Siapa yang berani masa itu mengatakan ini? Hanya P. Ramlee yang berani mengatakan ini dalam filem dia. Bahawa memangkas salah itu kena siapa yang berani mengatakan itu? P. Ramlee saja. Dan dalam cerita itu yang kena mati, yang dibunuh, yang membunuh dan sebagainya, orang tidak sedar itu berlaku satu macam jenayah. Itu sudah menjadi satu macam pengajaran yang menyakitkan hati sebenarnya. Sekarang inilah membentukkan masyarakat. Jadi itu sebenarnya sejauh mana kita pergi di dalam kelab P. Ramlee. Kalau Ibu, Bu? Kita minat dengan lagu-lagu P. Ramlee sebab kita tahu P. Ramlee seorang tokoh yang serba boleh. Dia boleh mengarah, dia boleh berlakon, dia boleh menyanyi, mengarang lagu dan sebagainya. Kira lengkap lah. Tapi setakat ini belum lagi ada pengganti untuk melihat kebolehan menyamai
kebolehan P. Ramlee sebagai tokoh di bidang seni. Dan sehingga kini juga Malaysia, Sarawak yang memulakan dengan pertandingan bintang P. Ramlee ataupun lomba nyanyi lagu-lagu P. Ramlee untuk mencari kalau ada suara-suara yang mirip P. Ramlee, mencari. Itu adalah satu kaedah pendekatan di Malaysia ataupun di Sarawak untuk mengadakan lomba nyanyi P. Ramlee ni, pertandingan. Dan setiap sekali 2 tahun kita mengadakan sekali dalam masa 2 tahun. Setahun sekali kan? Mula-mula setahun sekali. Sekarang boleh sekarang ni sebab COVID, bajet untuk mengadakan sekali dalam jangka masa 2 tahun. Dan kita juga melahirkan, kita mula, KPPRS pernah mulakan lomba nyanyi P. Ramlee di peringkat kanak-kanak. Dan kita telah melahirkan seorang juara dengan lagu P. Ramlee, dan sekarang ini beliau adalah seorang penyanyi, kira penyanyi utama di kelab dan juga terkenal di Sarawak dan Malaysia. Pernah membintangi bintang kecil se-Malaysia. So lahir daripada kelab ini. Pada usia 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 7 tahun masa. Mula 7 tahun. 7 tahun beliau telah mengikuti pertandingan tersebut. Jadi saya rasa ini merupakan satu pendekatan kita untuk mengekalkan, untuk menarik minat para remaja, para di peringkat kanak-kanak. Sebab kita telah melihat filem-filem P. Ramlee di kaca TV sejak dulu lagi, sejak kecil lagi, sehinggalah sekarang, dan kanak-kanak pun tahu sehingga hafal dialog di dalam filem P. Ramlee. Dan untuk balik kepada kelab kita, untuk kita sebagai sebuah kita melaksanakan program, melaksanakan aktiviti kelab peminat P. Ramlee, kita harus ada wangnya, fulusnya. Jadi perlu ada dana untuk mendapatkan. Kalau tidak, nggak bisa bergerak di sini, nggak bisa mengadakan aktiviti. Jadi kita perlukan itu juga. Dan juga sebagai undang-undang, kita ada perlembagaan ataupun constitution kelab peminat P. Ramlee yang telah diiktiraf oleh agensi pihak kerajaan. Jadi itu yang menguatkan kita untuk bergerak dengan secara dengan senang hati, dengan mudah, tanpa sebarang gangguan daripada pihak luar. Yang paling kuat ini tentang P. Ramlee ialah tanpa kita sedari dia dapat menyatukan rumpun bangsa Melayu. Ini bagi kami juga sama penting, sebab dalam kegairahan kita untuk menerima budaya luar Nusantara, kita perlu melihat kepada jati diri kita. Dalam karya P. Ramlee, elemen itu jelas. Dan ini dalam konteks kita akan menyambut festival budaya Melayu dan 100 tahun Bandar Pontianak ini, untuk kita mengingatkan kita semula tentang ada ikon seniman Melayu yang sudah bervisi jauh. Itu perlu kita ketengahkan, dan kerana itulah KPPRS rasa terpanggil untuk datang ke sini untuk berkongsi apa yang menjadi aspirasi kita selama ini, iaitu menempatkan seorang seniman yang berjiwa besar, yang very pragmatic, yang tahu asal-usulnya, untuk mengingatkan masyarakatnya bahawa kita sebenarnya besar. Satu bangsa yang bermaruah, berwibawa dan istimewa. Okey, dapat sedikit bocoran ni. Acara Festival Melayu ni yang termasuk nanti ada juga bergabungnya kelab P. Ramlee ni yang akan diadakan pada tanggal 19 sampai tanggal 24 Oktober. Dan terutama tujuan dari kelab ini ni selain lomba nyanyi P. Ramlee aja, apa ada kegiatan lain lagi dari kita ada 5 aktiviti kita. 5 acara. 5 acara. Ya, 5 aktiviti penting. Ya, yang pertama ialah majlis ilmu. Majlis ilmu kita akan mengadakan forum untuk melihat bagaimana dalam era digital dan era globalisasi ini, bagaimana cara yang terbaik untuk kita memalasegarkan karya P. Ramlee dan mesej yang tersurat dan tersirat di dalamnya. Kerana kalau ini tidak dimalasegarkan, ianya akan hilang. Dan generasi
baharu kita, generasi muda kita akan kerugian satu elemen penting dalam pembentukan jati diri mereka. Yang kedua, kita akan mengadakan persembahan pentas, tafsiran ahli-ahli kelab peminat P. Ramlee tentang beberapa lagu dan juga tarian yang disampaikan dalam filem P. Ramlee. Yang ketiga, kita akan mengadakan ziarah kebajikan. Satu daripada elemen penting mesej yang disampaikan oleh P. Ramlee dalam karyanya ialah tentang rasa bersimpati, rasa kasih sayang. Kamu kena masih ingat lagu ya? Lagu Itulah Sayang. Itulah sayang. Ya, tanya sama hati. Apa asal sayang? Adakah tandanya nampak dipandang, kumbang merayu bunga, bulan dan bintangnya punya tanda-tanda hubungan mesra. Ini hubungan yang ingin kita bina ini. Rasa kasih sayang di dalam diri kita sebagai seniman kepada masyarakat halayak. Jadi kita ada aktiviti ziarah kebajikan kepada orang yang memerlukan. Dan juga kita akan adakan ziarah seni. Ya, di mana kita harap ahli kelab peminat P. Ramlee dari Sarawak akan mendapat ilmu dan kemahiran, input daripada apa yang kita lihat di sekitar kita yang terdapat di Pontianak ini, di Kalimantan Barat ini. Dan yang terakhir adalah pertandingan nyanyian lagu P. Ramlee khusus untuk generasi muda supaya mereka berminat untuk meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh orang sebelum mereka. Seperti kita inilah. Sebab apabila kita nanti dipanggil untuk kembali dan tidak kembali ke dunia lagi, ada kumpulan pelapis yang akan terus memperjuangkan supaya budaya Melayu yang menjadi inti kepada karya P. Ramlee itu dapat dilangsungkan. Okey, berarti kegiatannya ada berapa aktiviti segala 5 ya? Ya. Iaitu ada forum melestarikan karya-karya P. Ramlee, persembahan pentas, lagu, tarian dan filem P. Ramlee, ziarah kebajikan, ziarah seni juga, dan pertandingan nyanyi lagu P. Ramlee. Nanti selengkapnya ada di Instagram Melayu TV dan MABM Kalbar. Okey, semoga para remaja dan anak muda belia di umur yang sekarang ni bisa mengenal jauh tentang P. Ramlee melalui kelab inilah je ni Pak Cik. Nah, tadi kita ngobrolkan P. Ramlee, terus ni saya pengen tahu kegiatan Pak Cik, Mak Cik ni sehari-hari ni apa? Ada saya dengar tu ada sebagai pengajar. Ada, betul? Guru? Siapa ni? Pernah menjadi pendidik dulu. Pendidik. Ni tokoh pendidik kebangsaan. Kebangsaan, Presiden. Malaysia. Pendidik pakcik-pakcik ni pada. Tokoh kepimpinan pendidikan. Bapak? Saya asalnya bekerja di RTM. Radio Television. Radio Television Malaysia. Kemudian di situ saya mengembangkan bakat, kemudian menggunakan bakat saya untuk menjadikan P. Ramlee itu sebagai satu corong perjuangan untuk saya. Jadi saya kebetulan dipilih jadi pemimpin dan itulah setelah kami berdua susun sekian lama 12 tahun dan itu telah melahirkan sebuah video khas, sebuah film buku khas dan kita telah melanggarkan sambutan 12 tahun P. Ramlee dengan mengadakan seminar, dengan mengadakan macam-macam aktiviti. Maka di situlah kita cobalah menyedarkan masyarakat supaya lebih banyak khasiat di luar ketawa kita dengan lawak P. Ramlee itu. Lebih banyak khasiat daripada tangisan kita dengan tengok kita ibu mertuaku. Itu yang kita nak sedarkan. Mahal itu. Kalau ibu pernah menjawat director wanita, jabatan wanita. Kalau di sini panggil menteri berarti. Bukan menteri, dia jabatan. Pegawai. Bukan pegawai. Kantor lah, kantor seluruh negeri Sarawak. Wanita, bagian wanita. Ya, untuk wanitanya. Dan di Kementerian Pengguna Usahawan juga. So banyak juga menduduki jawatan di NGO lain, non-government organisation. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan kelab ini ni Pak? Syarat pertama, berminat dengan P. Ramlee dan karya-karya P. Ramlee. Itu syarat pertama. Ya.
Kalau dia membenci P. Ramlee, dia tidak harus ada bersama kami. Betul, itu betul tu. Itu kena itulah nama kelab ini, Kelab Peminat P. Ramlee. Tak semestinya dia berbakat untuk mana-mana bidang seni, tapi yang penting minat. Minat P. Ramlee. Siapa pun umur berapa pun Tak kira. Tidak kira. ada pandang. Tak kira. Ya. Okey. Kalau ada yang nanya gimana cara join tu, gabung ni, tak mungkin orang Indonesia nak sampai sehera-sehera lah nak ke sana. Bisa kali ke? Boleh Orang dia Indonesia kita boleh dalam perlembagaan kita Ahli kita bersekutu. ada satu kategori keahlian ahli bersekutu. Kita boleh jemput mereka untuk menjadi ahli. Kalau nanti kalau di Pontianak ini misalnya ada ramai teman-teman yang berminat, jadi kita boleh jemput dia Ahli sebagai bersekutu. satu kelompok dan kita boleh mengadakan lebih banyak kerjasama untuk memungkinkan nilai-nilai budaya yang dipeloporkan oleh P. Ramlee itu kita dapat kembangkan bersama demi kelangsungan budaya dan kesenian masyarakat Melayu serantau. Sebenarnya kalau nak tahu dia, Kelab P. Ramlee yang ada di Sarawak ini adalah kelab yang pertama yang membentuk demikian. Hanya kemudiannya baru Singapura peminat. Dan Kelab P. Ramlee lah yang jadi macam mentor dia, menyediakan banyak-banyak perkakasan untuk dia menumbuhkan Kelab P. Ramlee Singapura. Kemudian Kelab P. Ramlee di Pulau Pinang. Kemudian Kelab P. Ramlee di Brunei. Ideanya daripada pendekatan yang digunakan oleh Kelab P. Ramlee di Sarawak. Maka kita lihat ini ada lagi ini ataupun bahan ini boleh berkembang dengan baiknya di seluruh Nusantara, menjadikan satu ejen pemenyatuan bangsa-bangsa kita di Nusantara. Sebab itu kita nampaknya maka kita berani bila ditawarkan, dikatakan Rumah Melayu ada tawar untuk mengadakan show, kita perkembangkannya dengan mengadakan lomba nyanyian dan sebagainya. Ini kita adakan lawatan dan sebagainya, bukan hanya untuk datang untuk show. Kemudian orang tak kenal pun siapa you. Kemudian balik. Itu tak ada kesan. Kita nak datang ke sini, macam-macam akar kesan yang keluar itu, ya itu yang penting. Itu yang penting. Kerana kalau lepas ini kita akan bekerjasama. Ya. You akan cari orang Sarawak ni bekerjasama siapa dia? Kelab P. Ramlee. Itu kan satu Masih manfaat serumpun. yang penting. Kita masih serumpun. Okey. Boleh penasaran untuk ketemu lagi Pak Cik, Mak Cik ni, jangan lupa tu datang di kegiatan Festival Melayu tanggal 19 sampai 24 Oktober di Rumah Melayu tepatnya. Akan banyak kegiatan-kegiatan yang bergabung atau kayak menyambung dengan P. Ramlee tersebutlah tu. Nah, kan banyak tu termasuk kelab peminat ini nih. Kita ketemu lagi dengan Bapak ini. Pak, sebelumnya ada yang mau disampaikan buat sebelum kita tutup ni, apa yang nak disampaikan kepada kaum-kaum yang umur-umur milenial ni? Okey, baik. milenial. Yang pertama, saya ingin nak berkongsi hasrat kami, iaitu bahawa sumbangan Seniman Agung P. Ramlee terhadap pembudayaan nilai-nilai masyarakat Melayu itu sangat tinggi. Ini perlu kita kongsikan kepada setiap lapisan masyarakat. Sebab darinya kita boleh belajar tentang makna kehidupan, makna kewujudan dan juga makna tanggungjawab kita sebagai insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu sebagai hambanya dan satu sebagai khalifah di bumi ini, termasuk pembudayaan seni dalam kalangan masyarakat kita, masyarakat serumpun, supaya kita dapat bersatu. Yang kedua ialah jangan lupa kalau ada acara-acara besar yang dikaitkan dengan budaya Melayu, adat Melayu, berilah sokongan. Sebab apa yang ingin diungkapkan oleh P. Ramlee melalui karyanya, itulah dia. Jadi kebetulan Majlis Adat dan Budaya Melayu Kalimantan Barat akan menganjurkan Festival Melayu ya pada bulan Oktober nanti, menjadi tanggungjawab kita semua lapisan masyarakat, terutama sekali golongan belia ini. Hendaklah beramai-ramai memberi sokongan padu, sebab kalau tidak kita, siapa lagi akan meneruskan perjuangan ini. Terima kasih. Buat yang pengen tahu sejarah P. Ramlee ni, nanti datang ya. Ni, dari gambaran kelab ini ni apa-apa isi tujuan di dalamnya, nanti datang di Festival Melayu Kalbar tanggal 19 sampai tanggal 24 Oktober. Kita harap bila semasa festival nanti kita akan bersama-sama datang untuk melihat aktiviti-aktiviti yang kita akan persembahkan, dan kita tidak lupa juga akan membawa rombongan yang lebih besar daripada Kuching Sarawak untuk bersama-sama dengan festival itu nanti.
Kalau dari Bapak, Pak. Dan kita harap perlombaan nyanyi P. Ramlee itu nanti akan menjadi satu ikatan yang kuat antara kita dengan antara Sarawak dengan Kalimantan atau dengan Menua sini. Sebab kali pertama kita datang, kita bawa itu dengan hasrat, lain kali kita akan adakan satu piala ataupun satu bijana tentang siapa dia juara nyanyian lagu P. Ramlee. Sebab nyanyian pertandingan ini lagu P. Ramlee, bukan siapa nak cari suara P. Ramlee. Wanita pun boleh menyanyikan masuk pertandingan dengan lagu P. Ramlee. Itu yang kita jarang orang buat pertandingan ini, tapi kita bukakan demikian supaya tumpuannya kepada P. Ramlee, seninya bukan orangnya. Seninya. Okey. Okey, sebelum kita akhiri, Pak izin Pak ya, Pak Cik. Ya. Saat saya bilang Melayu TV, kita serumpun. Ya. Ramai-ramai semua ya. Dah boleh ni? Dah boleh? Ya. Izin Pak Cik. Melayu TV, Kita serumpun. Okey, sebelumnya saya akhiri, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ketemu Pak Cik Mak Cik ni tanggal 19 sampai tanggal 24 Oktober. Saya ulangi lagi di Rumah Adat Melayu Pontianak, di Festival Melayu tepatnya. Okey, Kak Flora, boleh kita nyanyi lagi tah ya? Getaran jiwa ya. Getaran jiwa melanda hatiku, tersusun